Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada jurulatih kumpulan Bravo iaitu Cikgu Amburos bin Bibis, Komander Daisy, Komander Kalista dan juga Komander Syaril. Dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh para komander, saya telah memilih untuk melakukan pelajaran 9 dan juga pelajaran 7. Pelajaran 7 dan pelajaran 9 yang telah saya pilih dalam melakukan tugasan saya ialah pelajaran 7 berkaitan dengan buka dan tutup barisan, manakala pelajaran 9 berkaitan dengan berpusing dan berpusing separuh. Pelajaran 7 iaitu buka dan tutup barisan terdiri daripada 3 pergerakan. Pergerakan pertama ialah barisan hadapan haruslah melangkahkan kaki kiri mereka ke hadapan sejauh 15 inci. Manakala barisan belakang pula haruslah melangkahkan kaki kiri mereka ke belakang juga berjarak 15 inci. Selepas melakukan perkara ini, kedua-dua tapak kaki hendaklah rata berada di atas bumi dan anggota lain-lain hendaklah diam seperti keadaan sedia. Pergerakan kedua pula, barisan hadapan hendaklah melangkahkan kaki kiri mereka ke hadapan sejauh 30 inci, tapak kaki kanan hendaklah diam dan tapak kaki kiri hendaklah terjongkit sedikit. Manakala barisan belakang pula, tapak kaki kiri mereka hendaklah dilangkahkan ke belakang sejauh 30 inci dan tapak kaki kanan mereka hendaklah rata di atas bumi dan tapak kaki kiri mereka hendaklah terjongkit sedikit. Pergerakan ketiga pula, kedua-dua barisan termasuklah barisan hadapan dan belakang hendaklah melakukan pergerakan yang sama di mana kaki mereka hendaklah dihentakkan secara berturut dan selepas itu kembali keadaan sedia semula. Apabila hukuman tutup barisan dilontarkan, barisan hadapan dan juga barisan belakang hendaklah melakukan pergerakan bertentangan bagi setiap barisan. Semasa melakukan pelajaran 7, terdapat beberapa kesalahan yang boleh dikenal pasti. Pertama sekali, melangkah terlalu jauh. Kedua, wajah ditundukkan sewaktu melakukan pelajaran 7. Ketiga, tangan tidak berkeadaan sedia. Keempat, badan tidak tegak. Buka barisan! Gerak! 1, 2, 1, 2. Tutup barisan! Gerak! 1, 2, 1, 2. Pelajaran 9 pula ialah berpusing dan berpusing separuh. Dalam pelajaran 9 terdapat 2 pergerakan yang boleh dikenal pasti. Pertama sekali, bahu, kepala dan juga badan hendaklah dipusingkan sejauh 90 darjah mengikut kiri dan kanan mengikut bahasa hukuman dengan pantas sekali. Tapak kaki kiri ataupun kanan hendaklah terjongkit sedikit manakala lutut hendaklah tegang dan anggota badan diam seperti keadaan sedia. Pergerakan seterusnya ialah kaki kiri ataupun kaki kanan hendaklah dibawa ke hadapan, lutut hendaklah dibengkokkan dan paha hendaklah paras. Manakala anggota badan lain hendaklah diam dan skuat berada dalam keadaan sedia. Jika hukuman diberikan seperti skuat akan menghadap ke hadapan ataupun ke belakang pusing, benda pertama yang perlu dilakukan oleh skuat ialah kepala, bahu dan juga badan hendaklah dipusingkan mengikut arah jam dengan jarak 180 darjah. Tapak kaki kiri hendaklah terangkat sedikit manakala lutut hendaklah dibengkokkan dan anggota badan lain hendaklah diam seperti sedia. Pergerakan kedua pula, kaki kiri hendaklah dibawa ke hadapan manakala paha hendaklah paras. Hentakan kaki kiri di sebelah kaki kanan dan badan hendaklah berada di dalam keadaan sedia. Terdapat beberapa kesalahan yang boleh dikenal pasti sewaktu kita melakukan pelajaran 9. Pertama sekali, badan bongkok semasa menghentak kaki. Kedua, membetulkan kaki dan menyebabkan barisan tidak lurus. Ketiga, kaki yang diangkat tidak paras. Dan akhir sekali, tangan tidak berada di sisi badan seperti keadaan sedia. Bergerak ke kanan! Bertiga-tiga! Ke kanan! Pusing! Bergerak ke kiri! Bertiga-tiga! Ke belakang! Pusing! Squat! Akan menghadap ke hadapan! Ke kanan! Pusing! Apakah balutan andu? Balutan andu merupakan perkara yang kita akan lakukan kepada seorang pesakit ataupun seseorang mangsa yang mengalami kecederaan ataupun kemalangan. Pada kebiasaannya, balutan andu akan diguna pakai apabila kita berada di suatu tempat yang tidak mempunyai apa-apa pertolongan cemas. Balutan andu ini akan juga digunakan apabila kita berada dalam suatu tempat yang agak jauh daripada hospital.
Disebabkan jarak kita dan hospital agak jauh, kita hendaklah menggunakan idea dan ilmiah iaitu balutan andu untuk memberhentikan darah ataupun untuk mengurangkan rasa sakit yang dirasakan oleh mangsa kecederaan. Contoh yang senang kita guna pakai apabila kita berada dalam satu hutan ataupun misal kata kita sedang berkemah ataupun sedang tersesat jalan. Sewaktu berada dalam hutan, tidak ada peti bantuan kecemasan yang boleh kita guna pakai untuk membalut luka dan untuk membantu mengurangkan rasa sakit yang dirasakan oleh pesakit. Oleh yang demikian, balutan andu inilah ilmu yang perlu kita adaptasikan apabila kita berada dalam suasana tegang seperti berikut. Misal kata, apabila kita berada dalam hutan ataupun sedang berkhemah, terdapat satu kawan kita terjatuh dan menyebabkan seliuh di bahagian lengannya. Di sinilah masa untuk kita menggunakan balutan andu ini. Antara fungsi balutan andu ialah ia mengampu bahagian anggota yang terluka ataupun sakit. Contohnya terseliuh bahagian tangan, maka ia akan membantu untuk mengampu bahagian ini. Kedua, balutan andu ini akan mengurangkan sakit ke atas pesakit tersebut dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan mereka daripada melakukan pergerakan yang banyak. Balutan andu terdiri daripada pelbagai jenis dan juga pelbagai cara untuk diadaptasikan mengikut kecederaan dan luka yang tersendiri. Yang pertama sekali, andu pergelangan tangan, andu pergelangan kaki, andu kepala, andu lutut, andu dada dan juga andu lengan yang akan saya demonstrasikan selepas ini. Pertama sekali, masukkan kain andu di bawah lengan pesakit. Pastikan puncak kain andu seiring dengan siku mangsa. Ketatkan dan lakukan ikatan buku sila. Keluarkan 3 jari mangsa dan kemaskan balutan yang selebihnya. Sekian saja video pertunjukan kawat yang telah saya tunjukkan dan juga video ikhtiar hidup yang telah saya pilih. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana telah memberikan kami peluang dalam melakukan dan belajar sendiri tentang ikhtiar hidup dan juga pelajaran kawat. Sekian dan terima kasih.